Ini bagaimanapun, menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, ia telah pun meminta supaya Jabatan Imigresen Malaysia membekukan pasport Datuk Muhammad Adlan Berhan sekiranya beliau masih gagal dihubungi atau tidak mendapat sebarang maklum balas. Jadi Ketua Pusatjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata tindakan tegas itu perlu dilaksanakan bagi memastikan dan menentukan pengurusi Perikatan Nasional itu Tan Sri Muhyiddin bersama seorang lagi suspek yang dipercayai ada suspek terlibat dengan penyelewengan berhubung projek di kementerian itu. Beliau berkata pihaknya mempercayai bahawa Muhammad Adlan bersama seorang lelaki individu dikendaki oleh SPRM. Ketika ini kedua mereka berada di luar negara dan setelah semakan dibuat mendapati masing-masing keluar daripada negara ini pada 17 dan 21 Mei lalu. Bagaimanapun SPRM tidak boleh berkongsi maklumat berhubung lokasi yang dituju oleh mereka, tapi apa yang pasti mereka masih berada di luar negara. Dan katanya kita mengesyaki mereka berada di sebuah negeri di luar negara, maka tindakan yang boleh diambil adalah meminta Jabatan Imigresen Malaysia membekukan pasport kedua-duanya sekira mereka masih gagal memberi sebarang maklum balas. Jadi mengulas lanjut, Tan Sri Azam berkata antara tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh SPRM bagi membawa balik kedua-dua mereka adalah meminta bantuan daripada pihak polis Diraja Malaysia untuk bekerjasama dengan polis antarabangsa ataupun Interpol. Tindakan itu akan dilakukan dalam tempoh terdekat sekiranya SPRM masih tidak menerima sebarang maklumat lanjut. Kedua-duanya juga akan dimasukkan sebagai red notice atau orang yang dikendaki kerana diperlukan untuk tindakan mahkamah. Demikian kenyataan SPRM saya. Bagaimanapun, saya hari ini kita terkejut juga apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beliau menerima panggilan telefon daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengenai kes penyelewengan projek membabitkan menantu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Muhammad Adlan Berhan. Jadi selaku pengurusi Pakatan Harapan, beliau telah pun mendedahkan bahawa Ketua Pusatjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menghubunginya dan memaklumkan bahawa Muhammad Adlan mengingkari janji untuk pulang ke tanah air selepas dibenarkan keluar negara atas urusan tertentu. Menurut Perdana Menteri, ketika panggilan dibuat, Tan Sri Azam memberitahu bahawa kes membabitkan Muhammad Adlan adalah kes besar. Jadi antara kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata tadi perjalanan saya dari Sungai Long ke Chuah, itu di Port Dickson, saya mendapat panggilan daripada Ketua Pusatjaya SPRM. Maklumkan menantu dia, itu menantu Tan Sri Muhyiddin, lari. Jadi saya kata lari ke mana? Jadi saya tanya kes ni kes kecil ke kes besar? Menurut Azam katanya kes tu kes besar. Jadi saya tanya lagi, sudah disiasat ke belum? Katanya dah bagi notis pun. Kemudian Datuk Seri Anwar bertanya lagi, macam mana dia itu Muhammad Adlan ni boleh keluar negara? Jadi katanya dia kata nak keluar, dia nak balik semula ke Malaysia, tapi dia tak balik. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. SPRM sebelum ini dilaporkan mengesan dua lelaki yang membantu siasatan kes rasuah. Jadi mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak mahu menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada menantu Tan Sri Muhyiddin itu. Sebaliknya menyerahkan kepada badan kehakiman bagi menentukan sama ada Muhammad Adlan bersalah ataupun tidak. Jadi sebab itu dia menyindirlah. Dia kata mereka mendakwa mereka bersih dalam kempen mereka, namun sudah mula terpalit satu demi satu. Sementara itu peguam, ini peguam kepada menantu Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Muhammad Adlan, berkata bahawa beliau meninggalkan Malaysia secara sah dan tidak pernah ditangkap atau dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi beliau membuat penegasan itu menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh peguamnya, itu Datuk Baljit Singh Sidhu. Ini hanya melalui peguam saja saya. Itu Baljit Singh berkata Muhammad Adlan pernah dihubungi pegawai SPRM dan menjawab secara bertulis melalui surat bertarikh 3 Jun lalu dengan menyatakan beliau akan keluar negara bagi urusan dan akan kembali selepas itu. Anak guamannya yang sudah pun memberikan tarikh kembali ke tanah air
dan beliau terkesan dengan tindakan SPRM memburu dan menunding jari terhadapnya sehingga merugikan beliau, katanya. Ya, sehingga ini Muhammad Adlan tidak menerima sebarang jawapan resmi daripada SPRM. Itu kata peguam. Jadi anak guam kami secara mutlak menyatakan beliau tidak bersalah dan berhak untuk dibicarakan di mahkamah oleh mana-mana agensi penguatkuasaan. Beliau bersedia membantu sebarang siasatan dan percaya kepada proses kehakiman. Tapi pada masa sama, ia perlu melindungi hak dan kebebasannya mengikut undang-undang. Jadi menurut peguam Baljit Singh lagi, anak guam kami menyatakan bahawa beliau pasti akan pulang ke Malaysia secepat mungkin untuk menjawab semua persoalan dan membantu SPRM. Jadi sekarang kita tunggulah. Peguam pun dah bercakap, tapi melalui peguam lah. Muhammad Adlan masih lagi di luar negara. Itu kes yang semakin panas, yang masih dibicarakan, tular di media sosial. Media-media arus perdana juga melontarkan persoalan ini. Hari ini saudara, SPRM mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sedang memburu Adlan Berhan, iaitu menantu kepada Tan Sri Mahyudin. Jadi siasatan tersebutlah berkait satu kontrak bernilai 1.2 bilion yang diberikan ketika tempoh darurat 2 tahun lalu punya saudara. Ini kata kiriman saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria dari Kuala Terengganu, katanya. Jadi apa cerita sebenarnya? Dan beliau cuba menyelidiki sehabis ringkas sebab persoalan ini melibatkan juga kerana pada tahun 2017 kerajaan telah menganugerahkan satu projek bernilai 3.5 bilion kepada sebuah syarikat bernama Prestariang. Prestariang, jadi kontrak itu adalah membuat sistem kawalan imigresen nasional bagi menggantikan sistem sedia ada yang sudah berusia lebih 20 tahun. Itu kena tahu ceritanya. Pada tahun 2019, ketika itu Tan Sri Mahyudin menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau telah membatalkan projek tersebut dan mahukan ianya digantikan dengan sistem lain. Sistem baru itu dinamakan National Integrated Immigration System, NIISE. Harganya katanya cuma 1.2 bilion. Jadi ketika itu ramailah orang menyerang mantan Menteri Dalam Negeri ketika itu, iaitu Datuk Zahid. Kononnya menyeleweng duit rakyat dan sebagainya. Tapi sebenar-benarnya projek tersebut menggunakan konsep konsesi, iaitu kerajaan tidak perlu membayar apa-apa sehingga projek siap dan berfungsi. Setelah siap, katanya kerajaan perlu bayar 290 juta setahun untuk guna selama 15 tahun. Jadi artinya kerajaan tidak menanggung apa-apa risiko jika projek tidak disiapkan. Tetapi apabila pertukaran menteri, pertukaran kerajaan, maka kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin menggunakan konsep turnkey, iaitu kerajaan perlu bayar 1.2 bilion dulu sampailah projek itu siap. Kemudian kerajaan juga perlu bayar kos operasi dan penyelenggaraan pada setiap tahun ia digunakan. Artinya kerajaan tanggung risiko jika tak siap, dan kerajaan juga menanggung risiko bayaran tambahan yang agak mahal sebab kos operasi dan maintenance sistem seperti itu biasanya mencecah ratusan juta setahun. Jadi pada Disember 2020 terdapat laporan bahawa sebuah syarikat bernama S5 System katanya terlibat dalam projek itu, dan ini melibatkan anak menantu saya. Jadi pada 29 Januari 2021 kerajaan telah pun menganugerahkan kontrak bernilai 1.2 bilion tersebut kepada syarikat RS Information Technology. Kemudiannya disahkan bekerjasama dengan SYG. Jadi bagaimanapun katanya projek tersebut menghadapi masalah dan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya membatalkan projek itu pada Mac 2023. Ketika itu projek tersebut hanyalah sekadar 10%. Demikian menurut saudara ini Abdul Rahim Helmi Zakaria katanya. Jadi sekarang saudara, itu isunya sekarang. Dan sebab itulah pada mulanya pada zaman sebelum Tan Sri Mahyudin dulu tak bayar apa-apa, dah siap barulah kita dikenakan bayaran. Tapi bila wang telah didahulukan tapi projek tak siap, itu menjadi masalahnya. Itu saya dipahamkanlah saya. Bagaimanapun terpulanglah pada SPRM untuk menyiasat sejauh mana benarnya dakwaan-dakwaan yang sedemikian. Banyak macam-macam kita dengar di peringkat media sosial, kata begitu, kata begini. Jadi kita jangan kita menuduh, kita tunggulah laporan daripada
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah.